Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam harapan, salam perpaduan, salam reformasi bersama teman-teman yang mengikuti live saya melalui YouTube dan juga di TikTok pada waktu ini. Selamat datang kepada kawan-kawan yang sempat singgah di room TikTok saya sekarang. Setiap malam banyak live ya. Sekarang kita tengok, kalau kita buka TikTok bila kita scroll slide ya, macam-macam live ada. Satu perkembangan yang menarik. Dan pastinya live diisi dengan perkongsian yang menarik, perbincangan bersama dengan rakan-rakan ya. Satu keadaan yang baiklah untuk politik, mematangkan politik negara kita. Sekarang ni zaman dah semakin maju, manusia atas mahu tak mahu saja nak cari maklumat ataupun nak terus menjadi orang yang ketinggalan maklumat. Tapi di samping itu kita juga perlu menilai setiap maklumat yang kita dapati melalui TikTok. Ya. Terutamanya bagi pihak-pihak yang di luar sana yang sentiasa akan menyalurkan kepada kita maklumat-maklumat yang tak tepat, tak sahih, bahkan banyak maklumat-maklumat yang merupakan satu fitnah semata-mata. Kerana fitnah ini dia tidak berakhir. Sebelum ini banyak berlakunya fitnah dalam kempen-kempen pilihan raya kerana parti-parti nak menang. Ya? Sehingga kan ada yang sanggup melakukan perbuatan yang keterlaluan demi untuk mencapai kemenangan. Dia sanggup lakukan apa saja. Walaupun daripada parti-parti yang meletakkan agama sebagai dasar perjuangan kononnya. Tetapi bila berdepan dengan untuk mendapatkan kuasa, mereka sanggup langgar. Kemudian selepas itu, mereka memohon maaf. Ya. Ini bukannya propaganda, bahkan ianya merupakan satu fakta yang kita sendiri tahu. Ya, bahawa ada pemimpin yang dalam kempennya yang agak keterlaluan di dalam kempen, ada yang memainkan isu akidah sepanjang kempen, ya, sokong PH masuk neraka, sokong BN masuk neraka. Kerana ada pula yang menggunakan kempen serangan peribadi, fitnah peribadi kepada pemimpin-pemimpin musuh politik mereka. Seperti mana yang kita semua ketahui dalam isu Razman, kan, serangannya terlalu peribadi, ya, bukan saja peribadi, bahkan fitnah peribadi, ya. Dan akhirnya Tuhan tunjukkan, ya, kepada kita semua, bukan kita yang dedahkan, dia sendiri mengaku bahawa dia telah melakukan fitnah. Dia sendiri mengaku bahawa dia telah melakukan fitnah. Kalau ikut cara Islamnya, fitnah itu perlulah dia berjumpa dengan Anwar Ibrahim, ya, mohon maaf dan sebagainya. Tetapi tak apalah, ya. Anwar Ibrahim ni berjiwa besar. Melalui peguam saja dia minta maaf, okey, tak apalah, maafkan. Ya. Selamat 5 juta. Selamat 5 juta. Ya. Sebelum ini bukan main. 5 juta ini kecil berbanding dengan nilai akidah seseorang. Ya. Tapi akhirnya, rupa-rupanya memang jenis tak ada maruah. Ya. 1 sen pun, usahakan 5 juta. 1 sen pun maruah Razman ni tak ada sebenarnya. Ya. Jadi memang termasuk dalam golongan-golongan yang kita tengok wataknya kadang-kadang lebih dahsyat daripada pelacur-pelacur di jalanan. Ya. Pelacur-pelacur pun kalau dia buat satu dosa, dia tidak memfitnah orang. Ya. Dia tidak menyusahkan orang. Dia tidak mempengaruhi orang. Ya. Dosa dia hanya dengan Tuhan sajalah. Ya. Dosa seorang pelacur ni memang satu perbuatan amalan yang amat berdosa besar. Ya. Tetapi urusan dia tidak menyentuh, tidak mempengaruhi orang lain. Dia tidak mengajak orang lain, tidak menyeru orang lain. Ya. Tapi berbeza dengan fitnah yang dibuat oleh Razman, ya, di samping dia memfitnah peribadi Anwar Ibrahim, dia bukan saja mempunyai dosa kepada Anwar, dia dosa dengan Allah, kemudian dia mengajak orang lain, pengundi-pengundinya, dia bercakap fitnah itu di khalayak ramai, dan entah berapa ribu tak tahu percaya dengan fitnah dia. Ya. Dan dia senang, dia minta maaf je sebab takut nak bayar 5 juta. Dia minta maaf, dia tak fikir bagaimana penyokong-penyokong dia yang lain yang percaya dengan fitnah dia. Adakah penyokong dia ini akan mohon maaf kepada Dr. Anwar Ibrahim? Ya? Dia tak tahu sebab sampai sekarang pun ada lagi yang masih percaya dengan fitnah dia. Jadi ini bahayanya fitnah yang dilakukan oleh orang politik, di mana fitnah peribadi itu, ya, lebih jahat sebenarnya.
Okey, hari ini kita nak ulas isu itu. Kita cuma nak sentuh sikit mengenai perbicaraan di mahkamah pagi tadi, dan petang tadi pun saya ada buat live mengulas tentang isu ni, mengulas tentang komen Muhyiddin Yassin kan, tentang kes yang melibatkan Wan Saiful Wan Jan. Hari ini saya cuba nak kongsikan sekali lagi latar belakang kes Wan Saiful ni. Kita baca sikit lah apa pertuduhan ke atas beliau. Okey. Bagi anda di TikTok mungkin tak dapat tengok lah. Saya di YouTube. Di YouTube boleh baca, boleh lihat. Wan Saiful didakwa terima rasuah 6.9 juta. Ini laporan yang saya petik daripada Malaysia Kini lah. Ketua Penerangan Bersatu merangkap ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wan Jan mengaku tidak bersalah berhubung dua pertuduhan. Dua pertuduhan. Meminta dan menerima rasuah. Satu pertuduhan meminta, satu lagi menerima. Okey. Sehubungan itu, pemimpin Perikatan Nasional itu memohon dibicarakan apabila pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Kuala Lumpur di hadapan Hakim Azura Alwi. Katanya, saya mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan, kata Wan Saiful yang juga ahli Parlimen Tasik Gelugor. Dia didakwa meminta suapan wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Sendirian Berhad mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara pra-kelaikan yang keseluruhannya bernilai RM232,000. Okey. Wan Saiful berusia 48 tahun. Juga dituduh menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai sejumlah RM6,992,674.54 melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sendirian Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sendirian Berhad sebagai upah membantu syarikat Nepturis mendapatkan surat setuju terima ataupun SST bagi projek yang sama. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana Kuala Lumpur sekitar April 2022. 2022. Tahun lepas lah, waktu kerajaan PN. April 2022. Dan di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tuanku, Taman Tuanku, Bukit Tuanku di Kuala Lumpur, 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Waktu zaman kerajaan terbuat atap memerintah. Ketika itulah dia didakwa melakukan dua pertuduhan ini. Pertuduhan adalah mengikut Seksyen 16A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 241 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau denda RM10,000 atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Azura kemudian membenarkan Wan Saiful ikat jamin RM400,000 dengan seorang penjamin serta syarat-syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah selain melapor diri di pejabat SPRM. Mahkamah juga menetapkan sebutan kes pada 22 Mac ini. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Wan Syakaruddin Wan Ladin memohon jaminan antara RM500,000 hingga RM1 juta terhadap Wan Saiful kerana ia melibatkan kesalahan yang serius. Okey, yang tu lain-lain saya tak nak baca. Kedua-dua bank akaunnya Wan Saiful telah dibekukan oleh SPRM. Isteri beliau tidak sihat dan menjalani kemoterapi serta memerlukan wang bagi rawatan itu. Ini alasan dia nak meringankan jaminan lah. Okey. Yang lain panjang lagi, saya tak mahu cerita. Saya nak ambil dia punya kandungan pertuduhan saja. Okey. Siang tadi saya dah buat live yang menyatakan di bagaimana bagaimana gelabahnya Muhyiddin Yassin dia pun hadir di mahkamah pagi tadi. Cuma saya tak nampak sama ada Lebay Hadi tak hadir ataupun wakil ahli Parlimen PAS hadir ke tak hadir. Yang saya lihat adalah ramainya pemimpin bersatu. Dan malam ini saya tak nak ulas tentang Muhyiddin sebab siang tadi pun saya dah ulas panjang lebar.
tentang apa yang dikomen oleh Abah Kau. Cuma hari ini saya nak kongsikan sikit apa pula komen Azmin Ali. Azmin Ali, ya. Jadi kita boleh dengar sikit apa komen Azmin Ali pula, ya. Orang ini kita tahulah watak-watak dia, ya. Watak-watak Azmin Ali kita boleh mungkin boleh dengar sekarang lah. Dengan perkembangan kes macam ni kan, adakah akan ganggu Perikatan Nasional dalam PRN yang akan datang tak lama lagi? Tidak, sebab kita yakin ini merupakan satu pertuduhan yang terpilih. Presiden parti hari ini dengan jelas menyatakan bahawa kalau saudara-saudari sedia maklum, kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO beberapa minggu dan bulan yang lalu membuktikan sudah ada perancangan, ya, untuk melumpuhkan Bersatu dan Perikatan Nasional. Dan sudah tentulah ini satu lagi bukti bahawa ketakutan Pakatan Harapan dengan rakan baru mereka UMNO melihat dukungan yang begitu kuat di kalangan rakyat Malaysia terhadap Perikatan Nasional. Okey. Dia kata itu bukti menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan takut takut dengan Perikatan Nasional. Oleh kerana takut itulah maka Wan Saiful memasukkan duit. Dikatakan memasukkan duit dalam akaunnya, ya. Yang sebenarnya saudara, pertuduhan ini tidak ada kena-mena dengan takut tak takut. Pertuduhan ini pun tidak ada kena-mena dengan kerajaan perpaduan. Jadi kerajaan saja maka kamu didakwa ataupun nak dikatakan konspirasi. Bagaimana satu-satu kes yang melibatkan akaun duit boleh dikatakan konspirasi? Dia tak sama seperti mana kita nak menuduh seorang melakukan zina ataupun liwat, ya. Perbuatan-perbuatan yang boleh saja kita upah saksi, boleh kita adakan keterangan palsu, ya, seperti mana yang kita tengok dalam kes Saiful Bukhari dulu, ya. Mudah untuk diatur dan dibuat konspirasi. Kita boleh atur percakapan Saiful, atur kejadian dia, boleh kita upah doktor-doktor untuk memberikan keterangan-keterangan bohong. Kes Saiful ni jelas, ya, boleh diatur. Ya, kalau tidak, takkan Saiful pergi membuat pemeriksaan pertamanya di Hospital Pusrawi, ya, selepas dia mengaku dia kena lewat, dia pergi Hospital Pusrawi, kemudian doktor di Hospital Pusrawi mengatakan tidak ada kesan lewat, ya, tidak ada kesan lewat. Jadi bila dia tahu dia tidak boleh mendapatkan, ya, kerjasama daripada doktor Pusrawi nak mengatakan, membuat laporan supaya mengatakan dia ada kesan liwat pada satu tubuh dia, ya, dia pergi ke Hospital Kuala Lumpur pula, hospital kerajaan. Di situlah bermulanya konspirasi. Diaturkan bagaimana doktornya, siapa pegawai penyiasatnya, boleh diatur, saudara, kalau melibatkan kes-kes macam ini. Tetapi kalau kes melibatkan keuangan, melibatkan akaun bank, kemasukan wang, bagaimana kita nak katakan konspirasi? Ya? Bank akaun tu kamu punya. Kamu saja yang tahu nombor akaun bank. Kamu saja yang boleh keluarkan wang daripada bank akaun kamu. Ya? Bagaimana kita nak katakan konspirasi? Dalam isu wang ini cukup susah. Isu rasuah ini, apatah lagi melibatkan wang yang masuk ke akaun kamu. Bagaimana kita nak kata ada orang lain? Ya, ada orang lain yang telah mengaturkan semuanya. Saya hanya mengeluarkan duit saja untuk belanja. Saya hanya menyimpankan duit dalam bank saja. Yang lain semua orang atur. Mana? Mungkin tak logik lah. Tak logik, saudara. Ya? Ini juga yang pernah berlaku, yang pernah kita sebut dalam kes-kes satu NDB contoh. Ya? Kita pernah kata, mana mungkin kita punya akaun bank, wang masuk, kita tak tahu dan kita belanjakan. Ya? Macam Muhyiddin, seperti mana yang saya sebut, ya, dalam live saya pada petang tadi. Dia juga mengatakan ini satu konspirasi. Ya? Sebab Zahid dah beritahu sebelum ini bahawa selepas ini akan ada lagi kluster-kluster mahkamah. Ya, sebenarnya bukan Zahid saja yang sebut. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sejak kali berulang kali menyatakan. Bahkan dalam parlimen secara terbuka Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut. Lagu Hoi Hoi Ya Hoi itu, ya, sebenarnya bukan untuk bahagian
UMNO saja. Lagu ini untuk semua, bukan di bahagian kerajaan saja yang kamu sebut. Di bahagian PN juga ada kaki-kaki sakau ini. Sebab itu lagu itu relevan sepanjang masa. Ya? Kalau boleh lagu ni kekal sampai hari kiamat. Sebab selagi ada manusia, selagi ada iblis, ya, selagi itulah akan ada orang yang sakau. Dan lagu itu relevan untuk mengingatkan kepada rakyat, nak pilih kerajaan, jangan pilih pemimpin sakau. Ya? Sebab tu lagu tu simpan elok-elok. Ya? Dicipta di zaman era PH jadi pembangkang. Ultimate, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ultimate. Ya, dia memperkenalkan lagu ini, dia mereka cipta lagu ini. Ya, kemudian kita jadikan satu kempen kita. Kan? Dan lagu itu harus kita pertahankan kerana tak ada jaminan negara ini akan terlepas daripada masalah penyakau-penyakau. Tak kiralah kalau bawah kerajaan perpaduan ada penyakau, juga harus kita tolak, dan di bawah kerajaan, di bawah parti lain pun harus kita tolak. Ya. Jadi hujah Muhyiddin mengatakan benda ini dah dirancang kerana ada kenyataan sebelum ini, ya, ada kluster mahkamah, tidak ada kena-mengena. Apa kaitannya kenyataan Zahid Hamidi dengan wang yang diterima oleh Wan Saiful seperti mana yang didakwa, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ya. Kalau kamu tidak ambil wang itu, tapi orang tuduh masuk mahkamah, tak ada. Bolehlah kamu kata orang cuba nak fitnah kamu. Tapi hari ini, ya, benda tu dia masuk mahkamah. Kamu pertahankan diri kamu. Kamu kena sebutlah. Ya, wang itu daripada mana? Kenapa kamu dapat? Ya, kena jawab di mahkamah. Ya, inilah keadilan yang ingin dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia berulang kali sebut, ya, saya ni seorang pemimpin yang dulunya teruk dizalimi daripada zaman remaja lagi, dia dianiayai. Zaman persekolah lagi, sebab tu dia berdemonstrasi penuntut-penuntut dibaling. Ya, demonstrasi penuntut dibaling untuk membela nasib petani-petani toreh getah yang harga getahnya begitu menjunam jatuh. Membela nasib petani-petani dibaling. Dia ditangkap. Dia pernah kena ISA dalam perjuangkan nasib rakyat. Ya, banyak ujian dan dugaan yang dialami oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga kan dia difitnah, dia dizalimi, dipukul, ya, disepak terajang dan sebagainya. Mana mungkin katanya apabila dia jadi Perdana Menteri, dia nak melakukan perkara yang sama kepada orang lain. Kerana dia dah merasai. Dia sendiri dah merasai bagaimana, ya, diri kita dizalimi dan juga difitnah. Bagaimana diri dia menanggung fitnah, bagaimana isteri dia, anak-anak dia, keluarga dia. Dia rasai itu semua. Dan dia tidak mahu orang lain merasai perkara yang sama seperti mana yang pernah dia rasai. Sebab itu dia sebut, kalau kamu tidak benar dan kamu rasa kamu tidak bersalah, kamu buktikan di mahkamah. Dan Anwar tak campur tangan dalam urusan mahkamah. Ini jaminan dia. Hari ini dia ulang lagi jaminan itu. Ya? Apa contoh dan apa bukti? Dia tidak campur tangan. Ya, secara zahirnya kita lihat, selepas dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, dia tidak tukar satu orang pun, ya, yang memegang jawatan-jawatan penting dalam badan-badan berkuasa ini. Pengurusi SPM dia tak tukar, orang yang sama kerajaan dulu juga. Peguam negara, pendakwa, dia tak tukar. Ya, pelantikan itu kekal pada zaman kamu dulu. Ketua hakim dan sebagainya. Ya, ketua polis negara, panglima, ini badan-badan besar. Ya, dia tak tukar seorang pun. Nah, jadi kalau kejadian ataupun siasatan dilakukan ke atas kamu, ini bukan kaitannya dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya? Dia menyiasat SPRM, ketua SPRM itu zaman kamu dulu. Kalau pendakwa pun zaman kamu dulu. Hakim yang ada, hakim itulah dari zaman kamu dulu. Anwar tak ubah satu pun. Nak kenakan musuh-musuh politik, Anwar tukar-tukar. Tak ada, satu orang pun tak tukar. Sekarang ni atas kamu. Kalau kamu rasa kamu benar, kamu akan diadili. Ya, tanpa campur tangan daripada kerajaan perpaduan. Ya, sebab itulah mulut kita jangan cilupa. Sebab itulah kita jangan ego. Ya, bila orang lain kena, kita sorak gembira. Ya, melihat orang lain mendapat kesusahan. Ya, oh, kluster mahkamah, oh, macam-macam. Ya, kita rasa kita paling suci. Rupa-rupanya kita lebih hebat daripada orang yang kita perkatakan. Ya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga
sebut waktu dalam kempen pilihan raya. Sewaktu apabila Datuk Najib didapati bersalah dan dipenjarakan. Muhyiddin komen, orang ini komen, di luar sana komen, macam-macam. Dan Datuk Seri Ibrahim peringatkan, orang-orang yang ketawa besar apabila melihat Najib dipenjarakan itu, jangan ingat dia bersih. Itu masa tu Anwar belum jadi Perdana Menteri lagi. Dia dah nyatakan isyarat itu. Dia belum ada kuasa lagi. Dia dah terbau. Dia tak dapat tengok, dia bukan boleh tengok lagi file. Dia tak boleh tengok dokumen pasal dia pembangkang lagi waktu itu. Dia tak pegang jawatan Perdana Menteri lagi. Tapi daya hidu dia tu. Dia boleh bau. Kamu tak kena sebab kamu belum disiasat, kamu belum didakwa. Najib kurang nasib baik sebab dia disiasat dan dia didakwa. Kamu ketawakan dia, kamu rasa kamu bersih. Kamu bukan kuasa mahkamah. Waktu itu kamu tidak disiasat, kamu tidak didakwa. Sebab tu saya katakan, yang masuk mahkamah, dia tak boleh dikatakan, dah confirm dia bersalah. Yang tak masuk pula, tak boleh kita katakan, confirm dia bersih. Kamu cuba bernasib baik, kamu tidak disiasat dan kamu tidak didakwa. Itu saja. Bila disiasat, bila didakwa, rupanya ada. Contohnya Wan Saiful. Sampai sini kita tak tahu lagi. Kalau Wan Saiful kena pun, Muhyiddin dah mula tuduh orang lain. Penglibatan Anwar Ibrahim lah, penglibatan Zaid Amidi lah yang menyebabkan Wan Saiful kena. Bayangkan kalau selepas ini Muhyiddin pula diseret ke mahkamah. Dia nak tuduh siapa lagi? Dia akan tuduh Anwar Ibrahim. Dia akan kata Anwar Ibrahim lah yang mengaturkan semua ini. Anwar Ibrahim lah yang menyediakan duit ratusan juta ini masuk akaun saya, bagi kat anak menantu saya. Dia akan kata macam tu saja. Sebab tu saya katakan, perkara kes rasuah yang melibatkan wang dan juga akaun amat sukar untuk dijadikan satu konspirasi. Amat sukar. Kerana ianya tertulis, ianya tercetak, ianya berada dalam sistem. Mana mungkin orang lain boleh menjalankan konspirasi sedemikian rupa, dan kamu tahu wang itu ada dalam akaun kamu. Jadi kamu jawab di mahkamah. Saya nak bagi tahu Azmin. Ni Azmin Ali Semurid ni. Dia masih lagi belum masuk mahkamah. Sama ada atas apa kes sekalipun. Hari ini dia tak kena. Dan dia nak sebagai ketua penerangan parti, sudah semestilah dia nak cover parti dia. Parti Bersatu. Hari ini dia komen macam saya kongsikan tadilah apa dia sebut. Dia kata ini perancangan. Perancangan jahat daripada kerajaan untuk nak membina imej yang buruk kepada Parti Bersatu. Ini tandanya kerajaan takut, kerajaan perpaduan ini takut kepada kebangkitan Parti Perikatan Nasional. Kamu silap Azmin, kamu dah lama dengan Datuk Seri Ibrahim ni, bukan baru. Kamu berjuang daripada zaman reformasi lagi. Kamu tahu sifat Datuk Seri Ibrahim ni, apakah dia seorang penakut? Apakah Datuk Seri Ibrahim takut dengan Muhyiddin, takut dengan Wan Saiful, ataupun takut dengan kamu? Sama silap orang kalau nak kata Datuk Seri Ibrahim ni takut dengan PM. Apa parti yang Datuk Seri Ibrahim tak pernah lawan? Perikatan Nasional dalamnya Bersatu, Bersatu ni menumpang PAS saja pun kekuatan dia. Sebab tu dalam Perikatan Nasional ni PAS yang banyak kursi. Bersatu hanya tumpang, dia menang pun kerana ditumpang dengan jentera PAS. Mana mungkin Parti Bersatu yang kata orang tu hidup ni bila masa bergantung orang. Kalau PAS tarik diri, royok Parti Bersatu. Kalau PAS satu hari nanti dia cerdik, dia keluar daripada Bersatu, maka Bersatu habis. Tak ada kekuatan langsung Parti Bersatu ni. Mana mungkin Anwar boleh takut dengan Parti Bersatu, takut dengan Muhyiddin, takut dengan Azmin. Sedangkan waktu dikala UMNO Barisan Nasional menjadi kerajaan 2/3 majoriti, satu parti yang besar waktu itu, Anwar boleh berdepan dengan parti berkenaan. Dia boleh berdepan, tidak ada masalah. Apatah lagi nak berdepan dengan Bersatu ataupun nak berdepan dengan PN. Kecil sangat bagi Anwar. Apatah lagi dia ada kuasa sekarang. Dalam keadaan dia tidak ada kuasa pun, dia boleh menentang kamu habis-habisan. Kalau kuasa ada pada dia, apa masalah? Cuma dia tidak gunakan kuasa. Kamu jawablah. Saya nak bagi tahu Azmin. Kes kamu itu sebenarnya belum selesai lagi.
Di zaman Mahathir dulu tak apalah orang selamat. Ya, Hamid Badu, ya, Ketua Polis Negara waktu itu. Ya, dia menyatakan kes itu video itu original. Ya, video dalam hotel diserahkan ya. Ya, bersama Haziq tu, dalam bilik tu. Disahkan video itu original, cuma kabur. Kabur, saudara. Dan dia kata dia serahkan kepada pendakwa raya waktu itu. Ya, Hamid Badu sendiri sahkan. Bermakna fail kamu masih ada dalam pejabat pendakwa raya, peguam negara. Ya. Bila-bila masa saja kalau Anwar ni jenis jahat, saudara, berdendam dengan kamu, ya, kamu yang mengkhianati keadilan, kamu yang mengkhianati kerajaan PA sehingga tumbang, ya, kalau Anwar berdendam peribadi dengan kamu, dah lama dah kamu kena. Ya, kalau Anwar perangai macam Mahathir, ya, hari ini dapat kuasa, terus pergi tangkap musuh-musuh politik, dah lama dah Azmin ni kena. Ya. Tapi bagi Anwar apa? Tangkap Azmin, sumbat dia masuk penjara, belum boleh menyelesaikan masalah rakyat susah. Tangkap Muhyiddin ke, tangkap orang ini, belum boleh menyelesaikan isu masalah rakyat. Ya. Utamakan dulu masalah rakyat. Yang kes-kes ini bagi kepada pihak berkuasa selesaikan. Bukan tugas Perdana Menteri untuk tentukan, oh ni sasat, ini jangan sasat, ini sasat, ini jangan sasat. Bukan tugas Perdana Menteri kata, oh yang ini minggu depan kena dakwa, minggu depan kena jatuh hukuman. Bukan. Ini bukan style kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kamu jangan cuba. Kamu jangan cabar dia. Ya? Kalau kamu duk pertikaikan semua kes mahkamah ini diatur oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dirancang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, akhirnya nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kamu nak sangat, ya, kita buka balik fail kamu. Nak beritahu Azmin. Bukan saja kes murid, ya, ada juga mungkin dia pernah jadi menteri ekonomi. Begitu juga dengan kawan dia yang lain, ya, Zuraida dan sebagainya. Jangan sampai kita tayangkan kembali, ya, untuk mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau kamu lupa sangat, kita di kalangan penyokong kerajaan perpaduan, kita tidak akan ada masalah untuk kita viralkan kembali, ya, video-video kamu, ya, dengan Haziq itu, supaya kita minta kerajaan perpaduan ini lebih adil. Bukan untuk kita ananya kamu, ya. Bukan kita nak ananya Azmin. Tapi kurang-kurangnya berlaku adil lah. Takkan Wan Saiful saja kena, ya. Azmin macam mana, ya, bukan fitnah, ya. Kerana ada video yang disahkan oleh Ketua Polis Negara satu ketika dahulu tetapi kabur. Mungkin di bawah kerajaan perpaduan, video kabur itu boleh diperjelaskan. Ya? Jadi orang yang ada masalah, kalau boleh tutup mulut lah. Ya? Bijaklah sikit admin. Elok-elok orang dah lupa kes kamu, hari ini kamu buat komen-komen yang bukan-bukan. Ya? Bila geng kamu kena masuk penjara, kamu kata ini campur tangan politik. Waktu kamu ada kuasa, kamu tekan orang ini, kamu tekan orang ini, boleh pula. Ya? Bila kamu ada kuasa, kamu gunakan kuasa semau-mahunya. Mengananya orang. Waktu kamu ada kuasa akaun parti UMNO pun kamu bekukan. Bila kamu kena, baru satu hari beku, meroyan macam orang gila. Ya? Mohon simpati. Minta supaya pihak berkuasa keluarkan balik, kembalikan semula akaun. Macam mana kami nak bayar gaji kaki tangan parti di ibu pejabat kalau akaun kami dibekukan? Macam mana kami nak menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang kalau akaun kami dibekukan? Itulah juga masalah yang dihadapi oleh parti-parti yang lain sewaktu kamu menganiaya di mereka. Ya? Jadi kalau kamu mengambil tindakan kepada mana-mana pihak, ya, dengan tujuan untuk balas dendam, ya, tujuan politik, maka lambat laun kamu juga akan kena. Cuma kamu patut bersyukur, ya, di era Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, ya, jiwanya bukan seperti jiwa Dr. Mahathir Mohamad. Ya, kalau dia mengikut perangai Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, hari ini bukan setakat peringkat pembicaraan, dah ada duduk dalam dah. Hari ini akan ada rumah pemimpin yang diselongkar di bilik tidurnya kerana ada jutaan wang ringgit. Ya, seperti mana yang Anwar Musa pernah sebut. Ya, ada jutaan wang ringgit disimpan dalam bilik tidur. Hari ini tentu dah kena selongkar. Tapi ini bukan style Anwar. Malaysia Madani bukan untuk menganiaya orang. Malaysia Madani ini adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya, yang tidak bersalah,
Ya, jangan kita sengaja adakan supaya dia didapati bersalah. Yang bersalah ya, ada hak untuk mereka mempertahankan dirinya di mahkamah. Ini style Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Jadi komen-komen seperti kata ini perancangan politik, ini adalah konspirasi, ya, bagi orang yang bijak, ya, mereka dapat memikirkan, ya, boleh memikirkan sendiri, ya, dengan suapan seperti mana yang saya sebut tadi, pendakwaan, ya, kamu menerima duit dalam akaun kamu, CIMB dan sebagainya, dalam syarikat kamu, apakah ini diatur orang-orang luar? Kita pun tak tahu orang Saiful ada syarikat, kita pun tak tahu nama syarikat ini, ya, macam mana orang luar boleh aturkan, ya, mengadakan konspirasi untuk nak kenakan kamu. Ya. Ini adalah hasil perbuatan kamu sewaktu kamu ada kuasa, sewaktu kamu jadi kerajaan, sewaktu kamu melaksanakan darurat. Ya, dalam keadaan rakyat waktu itu hilang pekerjaan, ya, ekonomi teruk, ramai yang nak makan angkat bendera putih. Dikala itulah kamu aturkan semua ini dan Alhamdulillah. Ya, betul lah kata Muhyiddin bahawa jangan ingat bila kita berkuasa, kita berkuasa selama-lamanya. Dalam ucapan di Parlimen baru ini, Muhyiddin sebut, ya, Anwar Ibrahim, jangan ingat kamu akan menongkat langit berkuasa sampai bila-bila. Betul? Tidak ada kerajaan yang kekal selama-lamanya. Sehebat-hebat Fir'aun pun tumbang juga akhirnya. Namrud, ya, Kamal Atatürk di Turki akhirnya habis. Ya, Maha Zalim, Maha Fir'aun 22 tahun merintah negara kita. Ya, sampai 2 kali dia jadi Perdana Menteri. Dua kali pun akhirnya dia kena serah kerajaan dia. Muhyiddin Yassin beberapa bulan, ya, lagi singkat jadi Perdana Menteri. Ya. Bukan pihak pembangkang yang jatuhkan, kawan kamu sendiri jatuhkan. Ini pembalasan Tuhan. Dan dia masih lagi sampai hari ini. Dia masih tak insaf sampai hari ini. Dia masih tak sedar. Ya, tak sedar diri. Ya. Jadi kita ingatkan kepada pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional, termasuk juga dalam PAS, ya. Cuma satu saya nak ingatkan, termasuk juga parti-parti PAS, ya. Kalau dalam parti PAS tu ada terasa terambil, termakan, tersimpan mana-mana wang yang dicurigai, ya, tolong tutup mulut, jangan komen isu ni, ya. Jangan nak jadi hero, cakap depan orang ramai, dia ramai mengatakan, oh ini konspirasi, ini kerajaan PH yang berdendam. Ya, sengaja lakukan kes ini. Kalau kamu ada masalah, lebih baik kamu diam. Ya, kalau tidak, kita akan bongkarkan mana yang kita tahu. Ya, macam Azmin, ya, kita akan tentukan bahawa semak kembali kes-kes beliau, yang ada dalam fail, yang belum ditutup, ya, yang belum ditutup, supaya kita nak tunjukkan kepada Azmin bahawa keadilan itu, ya, hendaklah dilaksanakan. Kalau Wan Saiful kena, ya, kamu juga ada kes, ya, kamu juga harus berdepan dengan mahkamah. Ya. Sama juga dengan Syahidan Kasim. Syahidan Kasim Baba. Kes cabur dia tu dulu dah bercara, kan, dia cabur budak tu, yang pertuduhan dia mencabur budak perempuan tu, kan, dah bercara dan dilepaskan tanpa dibebaskan. Maksudnya kamu dilepaskan, ya, tanpa dibebaskan, maksudnya kes kamu itu boleh diulang kembali sekiranya ada bukti baru, ada keterangan baru. Ya, bermakna kes kamu itu belum settle sepenuhnya. Kamu dilepaskan, kamu dibebaskan tanpa dilepaskan. Bermakna kalau ada keterangan baru, ada saksi baru, ada bukti baru, kamu boleh dibicarakan semula. Jadi orang-orang yang macam ini, ya, kalau boleh jangan cakap banyak. Kalau diri sendiri rasa tak bersih, janganlah komen. Ya, janganlah komen seolah kamulah yang paling bersih. Ya. Jadi itu sajalah. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan di TikTok dan juga di YouTube. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa, ya, dalam isu-isu yang lain. Jadi terima kasih banyak yang sempat bersama dengan saya, dan juga di YouTube. Mana-mana yang di TikTok yang masih belum subscribe channel YouTube saya jemputlah, ya, Fauzuddin Channel. Ya, anda boleh subscribe, ya, komen dan share dan kongsikan seluas mungkin apa saja live daripada rakan-rakan kita, ya. Kita perluaskan, ya, supaya penerangan ini sampai kepada masyarakat di luar sana, ya, yang masih lagi kabur, yang masih lagi tak tahu mana satu yang benar, ya. Ada juga tu yang percaya tu bahawa ini adalah dendam kerajaan
perpaduan, kepada bersatu dan sebagainya. Ya, mereka tu dalam fikir. Masuk mahkamah je, oh inilah kena. Ya, ini dendam PH. Sebenarnya tidak ada kena-mengena pun ya, kalau melibat keuangan ni seperti mana yang saya sebut tadi. Ya, memang sukar untuk kita nak mengatakan orang lain ya menganiaya kita. Ya. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi dari masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.